Hai, baca apa? Novel ke tu? Kita Lain nak baca, macam nak tu? teliti dulu ni. Sebab kalau dulu kat sekolah, kalau Tasnim ingat lah. Kalau saya ni dulu, Nazir datang sekolah je. Takut itulah semua. masa atau waktu yang macam gerun tau. Ya. Bukan guru saja, pelajar Semua pun takut. pelajar. Satu sekolah. Satu sekolah. Semua buat Misteri kan? Dia cakap mungkin dalam masa sehari dua ni Nazir akan datang ke sekolah. That's the best time in the school kan? Tapi semua well behaved. Mereka datang ini bukan untuk menakutkan pelajar atau sesiapa, tapi mereka datang untuk menilai bagaimana penyampaian pengajaran di kelas itu dapat dilaksanakan dengan sepatutnya dan juga menurut mengikut standard yang telah pun ditetapkan. Jadi untuk memastikan perkara ini terus berjalan dengan maju dan juga sejajar apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, satu program ataupun klinik yang juga dikenali sebagai Nazir Sayang Sekolah. Kalau dulu takut, tapi kali ini kita sayang. Okey. Dan juga untuk memastikan pengurusan sekolah yang lebih berkualiti. Okey, jadi bersama tetamu kita kita bersama dengan Dr. Rozia Abdullah, Ketua Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga Puan Rosni Abdul Rahman, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bandar Baru Sungai Long. Apa khabar? Khabar baik. Ini yang Redwin Belik ni penting ni. Kan? Buku ni penting bukan saja untuk kita di sini, tapi khususnya bagi pihak pentadbir sekolah dan semua yang terlibat. Kan? Pihak pendidik dan sebagainya. Okey, tapi sebelum kita nak mendalami lagi tentang buku ni, ini dia. Okey, kita kongsikan sini Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Ini kita paparkan pada anda secara dekat lagi. Okey. Kalau boleh kongsikan juga dengan konsep pengurusan sekolah berkualiti itu. Kita mulakan dengan itu terlebih dahulu. Silakan. Doktor dulu. Doktor dulu. Okey. Dalam pengurusan bersekolah berkualiti ni, makna kata sekolah tu boleh diurus oleh semua warga pendidik. Kerana it does not take just a leader to run the school dengan izin dia, tapi ia memerlukan komitmen daripada pemimpin, iaitu pengetua atau guru besar, penolong kanan as middle leader, ketua panitia, senior teachers kan, dan juga semua guru yang mengajar. Termasuklah kerani, tukang kebun, tukang sapu, kerana untuk satu sekolah tu menjadi cantik kan, melibatkan semua. It involve everybody, daripada perancangan, pelaksanaan, penilaian. Lepas tu yang penting ialah kita buat kerja dengan jujur dan ikhlas. Jadi konsep sekarang ni Nazir mengambil konsep love, mutual respect and happiness. Kan? Sebab tu kita Nazir sayang sekolah. Kita nak hilangkan naratif takut hantu tu kepada naratif hormat. Yang penting bukan takut. Yang penting ialah kita saling menghormati antara pihak Nazir dan juga pihak sekolah. Yang the moment of truth dengan izin ialah guru dan murid tu berdepan kan. Moment itu happening sekelas, tetapi untuk perkara itu menjadi dengan lebih baik, ia memerlukan perancangan dimulakan dengan pemimpin. Standard 1 ialah pemimpin. Lepas dia dah merancang, mesti ia mengurus. So kita ada standard 2 ialah pengurusan organisasi. Dan standard 3 tu dalam sekolah tu dia ada benda yang kena buat wajib. Kurikulum, co-curriculum, hal ehwal murid kan. Itu ialah tentang aspek proses. Yang paling penting ialah ketika mata memandang mata. Tak kenal maka tak cinta kan. Kan? Antara guru dan murid. Untuk itu berlaku standard 4. Di situ ada perancangan, ada sebagai pendorong, ada sebagai pengawal, sebagai pembimbing, penilai. Kita dah ajar apa semua, kita kena nilai kan. Buat pentaksiran kan. Sama ada pentaksiran berasaskan ambil darjah ataupun pentaksiran besar sekolah. Atau kalau budak tingkatan 5, of course lah final exam SPM kan. Guru sebagai pembimbing. Itu antara tema ataupun topik yang disampaikan semasa klinik. Kalau sebelum penyampaiannya Nazir datang ke sekolah. Tapi kali ini dengan nama Nazir Sayang Sekolah ni, pihak sekolah yang datang ke pihak Nazir. Dan SMK Bandar Baru Sungai Long merupakan sekolah yang terawal untuk bukan terawal. Kami adalah antara sekolah yang menghadiri klinik SKPMG ni. Dengan beralih tempat ni bagaimana? Penyampaian tu bagaimana? Kita dapat surat mana-mana sekolah buat temu janji dengan Nazir yang berhampiran untuk menerangkan tentang SKPMG ni. Jadi kami mengambil peluang
peluang ni untuk buat temu janjilah dengan Jemaah Nazir Putrajaya 16 hari bulan Mei yang lepas. Jadi macam yang Dwi kata tadi, kalau sebut Nazir je mesti takut. Saya pun tak terkecuali. Pasukan saya yang 5 orang tu pun tak terkecuali. Sebelum pergi ni memang kita baca, okey. Kita ni pergi klinik SKPMG. So bila pergi klinik ni kita kena baca SKPMG ni, nanti soal nanti. Kita ni bawa nama baik sekolah ni, bawa nama peketua ni. Nanti kena marah malu. So kita memang baca betul-betul. So bila kita pergi dekat klinik ni, so rasa takut tu, beban yang mula-mula datang tu memang berat betul. Sengit je. Tapi bila kami keluar memang ringan sebab kami diterangkan tentang apa itu SKPMG. Sebelum ni kita tak berapa jelas. Mungkin tak berapa jelas. Okey, orang kata cari evidence, kita pun sibuk cari evidence. Kita tak tahu evidence tu untuk apa. Tetapi selepas kita menghadiri SKPMG tu, kita tahu evidence yang kita buat tu bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk kita. SKPMG ni ialah panduan untuk kita menjalankan pengoperasian sekolah. Ini ialah rujukan kita. Okey. Puan, kalau nak minta Puan kongsikan bagaimana setelah menghadiri klinik ni sebenarnya membantu Puan menjalankan pentadbiran di sekolah sendiri, bagaimana? Okey. Macam saya cakap tadilah, bila pergi tu tak berapa jelas. Tapi lepas dah balik tu, saya tahu, saya faham apa itu konsep pendarafan kendiri itu apa. Okey. Lepas tu saya faham, SKPMG ni ialah satu instrumen yang digunakan untuk kita membuat penilaian sendiri tentang sekolah kita. Okey, so bila kita dah ada instrumen ni, kita bolehlah mentadbir urus sekolah kita dengan lebih sistematik, berpandukan kepada instrumen SKPMG yang dah dibekalkan kepada kita. Okey, baik doktor, kalau saya lihat dalam buku Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua ni ada 4 standard yang disusun ataupun yang diutamakan ataupun ada 4 ada 4 standard 1, standard 2, 3 dan 4. Itu antara fokus utama sepanjang klinik yang dilakukan itu. Ya, itu fokus utama kerana itu yang kita boleh bimbing. Itu ialah proses kerja kita ya. Tapi standard 5 iaitu kemajuan murid ialah the end, the outcome adalah outcome hasil keberhasilan selepas kita membuat proses itu dengan baik kan. Kita dah merancang, kita dah membuat operasian, kita buat tindakan pembetulan, intervensi semua. Akhirnya kita tengok nanti at the end of the year bila keluar keputusan murid lah. Kerana itu semua adalah proses untuk akhirnya untuk kemajuan murid. Kan? Connecting the dots, merangkaikan titik-titik daripada pemimpin kepada guru-guru sekolah kepada kemajuan anak didik itu. Kerana ia bukan saja berikan tumpuan untuk sesi pembelajaran dan pengajaran, tapi juga pada pentadbiran sekolah itu sendiri secara keseluruhannya, totalnya. Jadi sejauh mana keberkesanan yang mungkin dapat kita lihat dengan pelaksanaan standard baru ini? Okey, macam ni. Yang penting dalam kita melaksanakan SKPMG ni ialah kita menilai diri dengan jujur. Okey. Apabila dalam kami punya proses kami membuat audit daripada portal, kerana SKPMG ni semua isi online. Ya, dia buka sepanjang tahun daripada 1 Januari dan tutup akhirnya ialah bila 15 November. Cuti sekolah kan? Cuti sekolah nak buka buat apa, siapa lagi nak buat kerja? Dah cuti kan? Kita tutuplah. So dia ni buka sepanjang tahun, tak tutup. Jadi dia tidak ada masalah. Jadi berdasarkan data yang kami lihat pada 2018 sebanding 2017, 2018 tu lebih stable, iaitu sekolah dah mula makin faham, makin jujur. Yang kami paling yang saya lah sebagai ketua Nazir, yang saya paling hargai ialah bila sekolah menilai diri sendiri dengan jujur, yang akhirnya kita dapati penilaian jujur tu menghasilkan outcome murid yang jujur. Ada sekolah yang dia skor overall standard 1 hingga 4 tu dia skor dia 80, kemajuan murid pun dalam skor 80 baik. Bila you are honest, bila kita tahu yang penting bukan yang kita nak skor semua 100% tak. Tapi apa yang penting ialah apa yang kita ada, bagaimana kita nak buat penambahbaikan yang berterusan, melestarikan nilai integriti, melestarikan penambahbaikan. Itu yang kita nak.
Kita tak mau orang cakap bohong. Because cakap bohong at the end nanti tengok result tak jadi. Betul. Kan yang kita nak ialah at the end tu anak murid jadi. Jadi kalau anak murid jadi ni bukan mesti kena semua sekolah dapat baik ya. Pasal kalau sekolah asrama penuh, dia memang dah dapat intan terpilih. Tapi macam sekolah Sungai Long ni, Betul. macam-macam ada. Kan? Macam-macam ada dikongsikan Puan Rosni. Macam-macam ada tu. Sekolah kami ni macam-macam ada. Perbezaannya tu. Budak kami bukan semuanya pandai. Dia ada yang lemah, ada yang sederhana, ada yang cemerlang. So adalah menjadi tanggungjawab cikgu untuk membangunkan potensi budak-budak ni, okay, murid-murid ni. Jadi dalam SKPMG 2 ni kita ada standard 4. Okay, dalam standard 4 tu dia dah menyediakan instrumen untuk guru menarik minat budak. Okey, kita ke arah pembelajaran abad ke-21 kan. Di mana murid itu yang terlibat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran kan. Dalam instrumen tu kita dapat ada 6 aspeknya kat situ. Guru merancang, okey, guru mengawal, guru mendorong, okey, kemudian guru menilai dan sebagainya. Jadi apabila dah ada perancangan yang baik itu, jadi kita akan rasa budak akan seronok. Budak akan seronok belajar dan sebagainya. Dan hasilnya mestilah keputusannya baik. Bila dia suka, keputusannya akan jadi keputusan yang baik. Dia dengar cikgu mengajar, dia seronok. Kalau cikgu mengajar tak seronok, dah tentu resultnya pun takkan baik. Budak takkan suka. Okey, doktor bagaimana doktor boleh sarankan kepada semua sekolah di sana yang masih belum menghadiri klinik SKPMG ni? Saranan saya macam ni. Tak kenal maka tak cinta kan. Itu dia. Ayat saya, ayat orang lama kan, tak kenal maka cinta. Datanglah ke klinik kami. Klinik kami ni kalau untuk sekolah kumpulan A Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu, setiap hari Isnin hingga Rabu 2.30 hingga 4.30 petang. Mengapa petang? Untuk memelihara waktu masa instruksional. Kita tidak kita tak ganggu masa PDP guru. So sekolah kumpulan B pula selain pada Kedah, Johor, Terengganu tadi, kita pada hari Selasa hingga Khamis. Jadi kita ada 24 cawangan ya. Kita ada Perlis, Kedah kita ada Al-Usta dengan Kulim, Perak kita ada di Ipoh dengan Taiping, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan, Johor ada Muar dengan Johor Bahru. Di Sabah Sarawak lebih besar kan. Dari Sabah kita ada Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Sandakan. Di Sarawak kita ada 3 pejabat, di Kuching, Miri dan juga Sibu. Jadi hubungilah dengan pejabat nazir di mana saja berada. Okey, datanglah. Dan kami juga dalam rangka, kerana ada setengah daerah ni jauh daripada ibu pejabat. Kami juga akan bertemu janji, kita akan tengok bagaimana kita boleh turun ke lokasi. Mengapa kita menjemput ke pejabat, bukan turun ke sekolah. Turun ke sekolah itu ialah proses pemeriksaan. Jadi di sini kita bukan buat pemeriksaan, tapi kita nak bimbingan bersemuka. Supaya inilah cara Nazir mengajar, membimbing. Nazir tak mengajar dalam bilik ajar, itu kan kerja Nazir. Kerja Nazir adalah inspektorat, pemeriksaan. Jadi dia mengajar secara klinik. Itu kata Nazir, mengajar sekolah tu mengajar guru. Konsep mengajar tu. Satu pengisian yang cukup bermanfaat saya kira. Boleh juga membuka mata. Mungkin ramai di luar, banyak lagi sekolah-sekolah yang belum menghadiri klinik ini kan. Jadi untuk melestarikan pendidikan seperti mana doktor nyatakan, Puan Rosni nyatakan tadi, hadirkanlah diri anda ke klinik dan lokasi-lokasi yang dinyatakan dan waktu-waktu yang dinyatakan tadi. Baik, jadi kita harapkan juga akan terlaksana impian sebenarnya dalam memastikan kelestarian semua sekolah dalam Malaysia ni sebenarnya dapat menghadiri klinik, memahami intipati perbaikan berterusan. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih doktor, terima kasih puan. Itu dia Nazir Sayang, sekolah kami bawakan untuk anda.